Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Taib, alhamdulillah, alhamdulillah, saya mengajak para pendengar Radio IKIM untuk terus kita tingkatkan lagi usaha kita ke arah menuntut, mengejar, mencari keredaan Allah. Dan kalau kita tengok masa begitu pantas, kita sedang melangkah masuk tahun baru untuk tahun Masihi, bermakna masa kita bukan makin bertambah tapi makin berkurangan. Dengan masuk tahun baru ni, ada orang usianya dah mula masuk 60, ada yang dah mula masuk usia 50, ada 40, dan ada yang baru 10 tahun. Jadi kalau kita ni yang dah lewat, dah ujung-ujung, kita ingat balik masa yang berlalu, itu suatu yang tak dapat kita nak kembalikan balik. Jadi kita terus melihat ke hadapan dan bagaimana kita nak majukan hidup kita. Bukan hanya semata dunia yang kita cari, tetapi kita nak juga keredaan Allah, iaitu kesenangan di akhirat. Kerana ini di antara iman kita, iaitu kepercayaan kepada hari akhirat. Tapi hari ini kita nak pergi kepada tajuk istinja. Kita memang tiap-tiap hari kita akan masuk tandas, kita akan buang air. Tak kiralah siapa pun, macam mana, apa yang kita makan, sesedap mana pun, kita kena buang dia sebagai najis. Dan itu sebenarnya kalau kita tengok nikmat, dapat buang air kecil, dapat buang air besar, bahkan dapat keluarkan angin pun satu nikmat yang kadang-kadang kita terlepas pandang untuk melihat. Ini bukanlah kosong. Sebaliknya, di dalam kita masuk tandas, keluar tandas, ada ibadat kita. Kita bukan hanya terletak ibadat kita dalam masjid ataupun dalam surau, tapi ibadat kita sehingga melangkah masuk ke tandas, keluar daripada tandas, yang ulang kali kita masuk, setiap kali itu dikira ibadat. Dan inilah kesyumulan Islam yang meletakkan ibadat dalam kehidupan kita setiap masa. Ini yang Allah kata, tidak aku jadikan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Allah sebut jin dulu sebab jin lebih ramai, kemudian manusia, illa liya'budun, melainkan untuk ibadat. Ibadat mana? Untuk mereka kenal Allah. Dan itu akan membalik pulangannya keuntungan pada manusia, kerana Allah tidak mengharapkan apa-apa daripada manusia. Jadi dalam urusan tandas ini, kalau kita tengok di sana, ada pernah baginda lalu di satu kawasan perkuburan, unta baginda tiba-tiba duduk. Sahabat hairan apa yang berlaku, baginda turun, baginda ambil satu daun tamar, baginda belahkan dua, baginda cucuk di kubur. Baginda kata, daun ni selama mana dia menghijau, dia mengistighfarkan untuk orang dalam. Jadi sebenarnya di sana ada dua penghuni kubur sedang terseksa. Jadi baginda kata, annahuma la yu'azzaban, kedua-dua mereka ni sedang diseksa. Wa ma yu'azzabani fi kabirin, dan bukan di atas kesalahan dosa-dosa besar. Bukan kerana membunuh, mencuri, tak. Apa kesalahan mereka ni? Kata baginda satu hadis, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min baulih. Orang yang pertama ni, dia tidak istibrak dalam buang air. Jadi istibrak ni penting, iaitu kita menuntut bersih. Jangan kita buat, terutama bagi mereka yang bekerja di pejabat, kalau kita buang air dengan seluar yang ketat, yang tidak memberi keselesaan untuk duduk, dan kalau kita buang sambil berdiri, tak dapat kita nak sempurnakan basuhan dan sebagainya. Dan kalau seluar itu kita pakai solat, walaupun dengan ikhlas dan khusyuk, solat kita tak diterima. Jadi dengan sebab itu, masalah tandas masalah penting. Apa yang saya nak sebut sikit tentang tandas ni, pertama sekali kita pastikan kita masuk tandas biar ada terompak, ada slipper. Jangan masuk kaki ayam, tak boleh. Masuk dengan slipper, nak kaki kita bersih. Yang kedua, kita masuk, kita pastikan kepala kita tutup. Mana kita ambillah tuala ke kain yang lama. Jangan kita pakai pakaian solat masuk tandas. Itu kalau kat rumah lah. Kalau kat tempat masjid kita dah terpaksa. Tapi jangan masuk pakaian solat. Pakaian yang lama kita khaskan, ini pakaian untuk tandas.
Kemudian kita pastikan bila nak masuk tandas ni, kita ada doa dia. Kerana di sana ada makhluk yang kita tak nampak, dia akan buat hal dengan kita. Maka kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kita minta lindung dengan Allah daripada syaitan-syaitan yang jantannya dan syaitan yang betinanya, laki-laki dan perempuan syaitan. Kemudian kita pastikan bila kita nak masuk tandas, masuk dengan kaki kiri. Dan nanti bila keluar, keluar dengan kaki kanan. Dia macam tandas ni, kalau kita tengok dunia kita lah. Kalau kita duduk dalam masjid, nak keluar, kita keluar dengan kaki kiri. Masuk masjid dengan kaki kanan. Macam itulah kita nak masuk tandas. Masuk dengan kaki kiri, macam nak keluar daripada masjid. Dan bila nak keluar tandas, keluar dengan kaki kanan, macam kita nak masuk masjid. Rumah kita pun macam tu juga. Rumah kita buat masuk keluar dia macam kita masuk masjid. Kerana rumah kita ni tempat yang terhormat, masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Kemudian kita jangan bawa sesuatu yang ada padanya nama Allah. Jangan kita bawa sesuatu, kalau boleh handphone kita. Jangan kita bawa masuk dalam, kerana handphone sekarang ni ada Al-Quran, ataupun ada nama Nabi, ataupun kitab-kitab, buku-buku, nama-nama ulama' dan sebagainya, jangan bawa masuk. Tapi kalau kita dah terbawa masuk, kalau boleh keluar, keluar balik, simpan kat luar. Kalau tidak pun, kita kena biar benda tu tersorok dalam poket, jangan bagi terdedah. Kalau Al-Quran yang dekat skrin handphone kita offkan, jangan bagi ternampak. Dan bila kita masuk dalam tandas, kita pastikan jangan kita bercakap. Ada orang bawa surat khabar, duduk sambil membuang, dia baca surat khabar, handphone, dan itu jangan. Dan kita rendahkan pandangan kita, jangan tengok ke langit. Kemudian kita jangan tengok pula apa yang keluar. Jangan kita hanya pandang ke hadapan. Kemudian jangan kita meludah, walaupun kita dah tak boleh nak tahan dengan bau dia, kita jangan meludah. Jangan kita main-mainkan tangan. Setengah orang jahat tangan. Masuk tandas ni ada je nak conteng. Macam-macam diconteng sana, diconteng sini. Itu semua jahat tangan. Merosakkan harta awam. Masuk tandas, dia rosakkan pipe-nya, dia rosakkan itu, dia rosakkan ini. Itu kita kena jaga. Dan kita kalau boleh kita jaga aurat kita. Jangan belum nak turun semua dah terbuka. Pelan-pelan kita buka dan kita buangkan. Dan kita boleh berdehem dalam tandas. Berdehem itu antara cara untuk kita istibrak. Kita kongsikan pemanggilan kita yang pertama, Ustaz Wahidah dari Kelantan. Okey, soalan pertama, untuk puasa nazar, kalau kita niat nazar 3 hari, adakah perlu puasa berturut-turut hari ataupun boleh dibuat selang-selang? Soalan yang kedua, saya pernah terdampaklah ada seorang tu dia berwuduk, cara dia basuh tangan macam kalau tangan kanan 3 kali, tapi dia selang-seli kiri kanan sebanyak 3 kali. Boleh ke macam tu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Tapi kalau satu orang bernazar untuk puasa dengan satu-satu hajat, kalau saya dapat apa yang saya nak selama ni, saya nak puasa 3 hari, maka ditakdirkan dapat, maka dia wajib puasa 3 hari, tetapi tidak semestinya berturut-turut. Selagi dia tak sebut dalam nazar dia, kalau saya dapat, saya nak puasa 3 hari berturut-turut, itu wajib. Kalau dia sekadar kata saya nak puasa 3 hari, maka 3 hari ni dia boleh buat bila-bila. Sama ada sebulan 1 hari, seminggu 1 hari, setahun 1 hari, boleh. Kalau 3 tahun dia buat setahun 1 hari, boleh, tak ada masalah. Tapi lambatlah dia punya penyelesaian nazar dia tu. Kalau boleh kita nak, kalau tidak nanti kita kena denda. Maka seeloknya kita lancarkan sekaligus, itu paling baik. Kemudian masalah dengan orang yang mengambil wuduk, kita kata dalam basuh tangan, kita kena kanan 3 kali, kiri 3 kali. Begitu juga kalau kaki, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Tapi kalau ada orang dia buat kanan 1, kiri 1, kanan 2, kiri 2, kanan 3, kiri 3, macam mana? Dapat tak dia punya? Kita kata dia hanya dapat basuh tangan kanan dan kiri. Pahala 3 kali basuh tu hanya ada pada kiri, tidak ada pada kanan. Makna seolah-olah dia basuh kanan sekali saja. Yang 3 tu hanya ada pada kiri dia. Kerana bila dia basuh kanan, dia basuh kiri,
maka kiri dah kanan dah kira satu, basuh kiri, dia basuh pula kanan ni tak kira. Kerana basuh kiri itu dah kira 2. Dia basuh pula kanan 3, ini tak kira juga kerana benda tak cukup, maka dia basuh kiri, maka tiga kali itu pada kiri saja. Jadi sebab itu kita kata selesaikan kanan dulu. Bila tak selesai kanan, maka tak disunatkan kiri. Itu patut kita kata ambil 3 kali, dengan mana kanan, kaki kanan, tangan kanan diselesai. Begitu juga dengan telinga. Kita pernah sebut, kalau kita nak sapu telinga, kita sapu serentak. Tapi kalau dia sapu kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, sama juga, dia akan dapat telinga basuh sekali, yang 3 tu hanya pada kiri saja. Jadi kalau eloknya kita buatkan membasuh kita pada basuhan ni ikut dia punya apa yang disebut sebagai tertib dia. Itu dia jawapannya. Dan seterusnya kita dengar panggil kita yang kedua, Cik Muhammad dari Mid Valley. Assalamualaikum Ustaz. Beberapa minggu yang lepas Ustaz ada bagi tahu bahawa dalam semayang kita ni, kita kadang-kadang bawa perbuatan kebinatangan. Macam contohnya perbuatan unta. Salah satu saya nak tanya Ustaz bagi tahu bahawa apabila kita sujud, kita jatuhkan tangan dahulu, ini adalah perbuatan seperti seekor binatang unta. Jadi saya confused Ustaz. Ada yang mengatakan bahawa kalau kita jatuhkan lutut dulu ketika sujud, ini adalah mengikut unta. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak tanya pasal arah kiblat ketika kita membuang air di dalam masjid-masjid tertentu, yang mana dia punya arah tu arah ke kiblat. Perlukah kita ubah kedudukan ataupun tidak? Ya, terima kasih. Masalah sujud ni, dia yang dikatakan sujud binatang, yang ini memang ada nas disebut baginda jangan sujud macam unta. Mana unta ni kalau kita tengok, dia akan turun tangan dulu, kemudian dia akan letak kaki. Jadi ada orang kita, dia turun sujud, dia turun tangan. Sepatutnya turun lutut, kemudian baru letak tangan, kemudian letak dahi. Maka itu yang sepatutnya, itu yang sunatnya. Benda ni dia hanya sekadar sunat, dia tak batal. Cuma balik kepada masalah orang yang badan berat, yang uzur, dia tak bolehlah nak buat macam tu. Jadi tak ada pula masalah kita terjejas kalau orang badan berat ni dia sujud macam unta, maka kita kata, "Hoi unta," kita panggil dia, "Apa hal kau panggil aku unta? Kau tadi aku tengok sujud turun tangan dulu." Dia kata tak, itu dah uzur. Jadi bagi orang yang berkemampuan untuk buat yang sempurna, maka dia buatlah dengan sempurna, dengan turun lutut, letak tangan, letak dahi. Tapi kalau orang yang badan agak tidak selesa, maka dia buat apa pun, Allah tetap tahu nilai harga amal dan pergerakan. Kerana orang yang uzur ni, setiap penat letih dia ada nilai. Dia berdiri kadang-kadang dah goyang lutut dah, dia korban juga usaha berdiri daripada dia duduk. Dia nak turun tu bukan main susah, berat badan. Setiap tu ada harga dan nilai yang lebih besar yang Allah akan beri pada seorang yang uzur. Kemudian balik pada masalah tandas. Di masjid-masjid ada memang kedapatan masjid tandasnya menghadap ke arah kiblat. Jadi kita kata macam mana? Keadaan itu, perbuatannya adalah makruh. Kerana apa? Kerana tandas yang di masjid dia ada dinding, dia ada pintu. Sama ada kita menghadap ke kiblat atau membelakangkan kiblat, hukumnya haram kalau kita melakukan istinja, buang air kecil, buang air besar di satu kawasan lapang. Kawasan lapang, tidak ada apa-apa, kita pergi menghadap kiblat atau membelakangkan kiblat, itu hukum dia haram. Tetapi kalau tempat yang telah disediakan macam tandas, yang memang tidak lebih daripada 3 hasta daripada tempat kita duduk, maka kita boleh menghadap kiblat atau membelakang kiblat. Maka tidak menjadi haram sebab dia dibenteng oleh pintu, maka ataupun dibenteng dengan dinding. Maka itu tidak menjadi haram. Walaupun begitu, kedudukannya adalah makruh. Seeloknya kita sendiri, kita dah tahu arah kiblat, kita balikkan sikit badan kita supaya tidak kita ke arah kiblat. Ini sebagai satu adab dan penghormatan kita kepada tempat yang amat suci, iaitu Kaabah. Baik, terima kasih. Kita dengar lagi Umur dari Puchong. Saya nak tanya mengenai doa. Kalau kita baca doa yang selepas berwuduk tu,
asyhadu an la ilaha illallah tu sehingga habis, adakah sunnah untuk kita berdiri dan mengangkat tangan? Kemudian bagaimana pula kalau kita baca doa masuk tandas, keluar tandas, doa makan, adakah kita disunahkan untuk mengangkat tangan? Terima kasih. Type doa kita selepas wuduk. Kalau kita ambil wuduk sambil duduk, doa sambil duduk pun boleh. Kalau kita ambil wuduk, lepas wuduk tu kita bangun, kita doa pun boleh. Yang penting kalau lepas wuduk ni seelok-eloknya kita menghadap ke arah kiblat, kita angkatkan muka kita ke langit. Dan kita berdoa, sunat kita angkat tangan. Tapi kalau doa-doa yang lain, macam kita nak makan, kita baca doa, kita tak angkat tangan, tak ada masalah. Ada orang dia nak makan, dia angkat tangan berdoa, itu pun tidak ada masalah. Yang penting Allah suka kepada kita berdoa. Jadi kalau orang dia asyik doa saja, kita kata engkau ni apalah, setiap kali aku tengok ada asyik berdoa je. Sebenarnya Allah suka kepada perbuatan orang yang sentiasa berdoa. Yang Allah tak sukanya kita macam rasa, apa nak doa, saya semua dah ada, saya tak ada apa lagi perlu yang saya perlu, semuanya dah cukup. Kita anggap bahawa seolah-olah kita ni tak berhajat kepada Allah. Sedangkan Allahus Samad, dia tempat kita meletakkan segala hajat kita. Kalau dia tak mengizinkan, kita nak angkat tangan pun tak boleh. Kita nak buka kelopak mata, kita nak cakap, lidah kita nak bergerak pun tak boleh, jadi keluh. Jadi sebab itu kita ni berhajat sentiasa. Berdoalah, angkat tangan ke tak. Cuma dalam solat kita tak payah angkat tangan. Kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim, itu doa juga, tak payah kita angkat tangan. Kemudian kalau dalam solat subuh khunut, itu kita angkat tangan. Kalau dalam khutbah imam pada solat Jumaat, sunat makmum angkat tangan. Walaupun imam tak perlu angkat tangan, makmum sunat angkat tangan. Itu demi kedudukan. Terima kasih Ustaz. Dan kita dengar lagi Hakim dari Melaka. Kalau kita semayang kan, lepas rukuk tidak tu, tangan ada setengah sahabat saya kata kena macam berdiri juga dekat dalam dada. Yang kedua, kalau kita niat nak jamak kasar kan, zuhur, lepas tu kita ikut berjemaah dengan orang yang tak jamak, macam mana? Adakah kita kena batalkan semayang ataupun boleh kita berhenti je waktu rakaat kedua? Yes, Ustaz. Mengenai dengan rokok, bila kita rokok sami Allahu liman hamidah, kita angkat tangan kita, kerana sunat angkat tangan dia panggil raf'ul yadain pada 4 tempat. Pertama bila nak takbiratul ihram, yang kedua bila kita nak rokok, yang ketiga bila kita bangun daripada rokok, yang keempat bila kita bangun daripada tahiyat awal. Jadi bila kita bangun pada rokok sami Allahu liman hamidah, kita lepaskan balik tangan kita ke bawah. Walaupun ada orang sami Allahu liman hamidah, dia lepaskan tangan dia pegang balik dekat dada. Dia macam meletakkan kembali macam mana dia qiyam tadi. Tapi yang afdalnya ialah kita lepaskan tangan kita ke bawah. Sami Allahu liman hamidah, lepaskan, jangan kita goyang-goyang. Lepaskan kat bawah sebelah kanan dan kiri kita, tangan kita berhenti di sana. Kemudian mengenai dengan jamak, kalau kita nak jamak, kita boleh ikut orang tempatan. Kalau katakan kita nak buat zuhur dengan asar, jemaah sedang sembahyang zuhur, kita ikut zuhur. Cuma kita kalau nak jamak, kita tak boleh khasarlah zuhur kita, sebab kita ikut imam yang buat tamam. Walaupun kita hanya nak buat 2 rakaat, kita tak boleh berhenti di separuh jalan. Imam buat 2, kita berhenti sana, kita bagi salam, tak sah. Jadi kalaupun kita hanya tinggal 2 pun kita tak sah. Kalaupun imam dah di tahiyat akhir, kita datang Allahu Akbar, duduk, imam bagi salam, bangun, kena buat 4. Kerana kita dah ikut imam, kita tak boleh nak khasar. Jamak boleh, kita dah buat, lepas tu kita bangun, kita buat asar. Syarat dia dalam masa solat zuhur tadi, kita telah ada lintasan hati yang kita nak buat jamak takdim. Itu dia ucapan Ustaz. Dan kita raikan juga daripada Facebook Ustaz, ada yang bertanya berkenaan mesin basuh. Cakap tentang istinjak ni, kadang-kadang ada anak-anak kecil kita yang mungkin buang air kecil dan sebagainya, terkena pakaian dan basuh sekali, dan baju-baju mereka bersama dengan baju orang dewasa dalam rumah. Bagaimana Ustaz? Masalah mesin basuh ni, kita kalau mesin basuh yang 2 muka, kita nak spin dia, kita kena masukkan air, kita kena alirkan air. Maka pakaian ni, apa yang kita perlu faham, pakaian anak-anak, kita tahu, terutama anak lelaki, lebih-lebih lagi dia belum khatan, maka seluar dia mesti ada najis, mesti ada kencing dia tu.
Jadi kita nak masuk dalam mesin basuh, kita siram dulu di luar. Siram sekali lalu air rata semua. Kerana benda najis kencing ni, kalau dia kencing pukul 10, kita nak basuh bila petang, kita tengok mana ada, tak nampak pun air kencing. Memang benda tu dah kering, dah hilang, tetapi dia masih ada dalam hukum masih ada. Jadi kita siram dulu baru kita masuk. Kalau mesin basuh yang satu muka yang automatik, itu lebih lagi kita kena jaga. Setiap pakaian yang ada najis kita kena siram dulu baru kita masuk. Kerana kalau kita masuk pakaian kemudian kita onkan dia, air akan masuk, air akan kena pakaian dan pakaian semua akan jadi najis. Kalau kita spin macam mana pun, yang keluar air, pakaian masih najis, masuk lagi air, pakaian jadi najis. Maka kita asyik pakai pakaian yang ada najis. Benda ni memang agak karenah. Kita nak pergi kerja, mana masa kita nak siram apa semua. Tapi walau bagaimanapun ini masalah ibadat. Hidup kita ialah untuk ibadat. Kita siram sekejap dulu. Kalau kita ada pekerja rumah, kita beritahu dia, ini pakaian, tak semua pakaian. Najis mungkin tak kena pada baju panas, najis mungkin tak kena pada baju atas, tapi seluar dalam yang selalu terdedah. Jadi kita beritahu pekerja kita di rumah, awak siram ini dulu, sekali siram pun dah cukup, kemudian masukkan dalam mesin basuh, selesai masalah. Asalkan air lalu, Ustaz, ya? Ya, sekali air lalu dah cukup. Ini pula Cik Muhammad Najib bertanya bagaimana nak bersihkan air kecil anak-anak yang melekat di katil. Jadi kita nak basuh tilam anak kita, memang anak kecil dia akan kencing, bukan kata tilam satu rumah tu dia kencing. Kadang-kadang dekat caution, kat luar dia kencing. Pampers sekarang ni bila dia dah sampai satu tahap umur, dia dah tak nak pakai. Bila dah kencing berapa, dia dah kadang-kadang orang pakai yang murah-murah. Jadi nak jimat belanja, dia beli yang murah. Yang murah ni dia cepat mungkin rasa panas dan sebagainya, jadi bocor merata. Kita kata tak payah kita nak basuh. Berapa kita tiap-tiap hari nak basuh katil, nak basuh tilam, nak basuh selimut, nak basuh kapet. Kita nak pergi kerja bila? Dan rumah pula hujan-hujan sekarang ni bila nak kering. Jadi yang penting tempat ibadat kita khususkan. Jadi kalau kita ada satu-satu sudut yang agak kita susun balik, kita buat itu tempat ibadat kita. Jadi kalau anak kita, elakkan daripada dia bermain di situ, dia kencing di situ. Kalau dia kencing juga pun tak ada masalah, kita keringkan tempat tu. Kita pakai vacuum, keringkan, ataupun dia dah kering. Bila kita nak solat, gunakan sesuatu alas yang kering. Kita ambil kain sujadah kita yang kering, kita letakkan di atas. Ataupun kalau tempat tu basah, kita ambillah mana-mana tikar plastik yang bersih, kita letak di atas. Maka kita solat, selesai solat kita. Walaupun alas tadi di bawah sana ada najis yang kering, atau di bawah sana ada najis yang basah, tapi alas yang kita pakai dia tak tembus plastik, maka tak ada masalah, solat kita sah. InsyaAllah. Terima kasih, Ustaz. Dan kita dengar seterusnya pemanggil kita, Puan Nurmah dari Kelantan. Ustaz, saya nak tanya, ada kesah hubungan ibu angkat dengan anak angkat sebagai ibu dan anak sekiranya bukan disusui oleh ibu angkat itu sendiri, tapi telah disusui oleh kakak ataupun adik kepada ibu angkat itu? Yes, Ustaz. Type ibu angkat dengan anak angkat, hubungan mereka sebenarnya memang tak ada apa hubungan. Kita ambil setelah dilahirkan oleh seorang, dibagi pada kita merah lagi. Kita tak ada apa hubungan, tapi kerana kita tak ada susu, nak diberikan susu, kebetulan kita punya adik atau kakak sedang menyusu anak, maka kita minta tolong susukan anak kecil ini. Dan dia punya syarat dia ialah 2. Penyusuan mesti berlaku tak kurang daripada 5 kali, iaitu 5 masa. Dan umur anak tadi tak lebih daripada 2 tahun. Maka kakak kita bagikan susu. Maka bila kakak kita bagi susu dengan syarat tadi, maka anak ni dikira anak kakak kita. Dan kita ni siapa? Kita ni makcik anak tadi. Ataupun adik kita diberi susu, maka kita makcik dia. Maka anak makcik, yang anak buah dengan makcik ini, hubungan mereka tak batal, tak ada masalah. Jadi kalau anak angkat tu lelaki sentuh dengan makcik yang ibu angkat, maka hukum dia tidak ada masalah. Mereka tak dianggap berkhaluat kalau bersama, dan mereka boleh bersentuhan kalaupun dah besar. Ya, jadi kita kata kerana dia adalah bukan atas kategori sebagai ibu angkat atau anak angkat, tetapi sebagai dia makcik kepada
anak tadi. Yang kakaknya itu adalah ibu susu. Baik, terima kasih. Su dari Penang seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, kalau kata kita buang air besar, lepas tu najis di dalam bilik air tu tidak dicuci dengan baik, masih ada lagi, dan kita ambil air semayang, sah ke tak sah? Tandas kita ni kadang-kadang kalau mangkuk tandas tu kita dah pam bersih keluar apa semua dan tempat tu dah bersih, kita ambil wuduk sah. Tapi kalau katakan ada lagi najis-najis anak kita ke siapa saja yang kencingnya berterabur merata, wuduk kita sah, tapi kita kena jaga percikan. Kerana bila kita buka air yang percikan dia kuat, percikan tu kalau sikit 1-2 kecil halus itu dimaafkan. Tapi kalau tempat yang lantai dia keras, maka air yang jatuh agak tinggi, percikan dia agak besar, dan itu kalau kena kaki kita najis. Kita kena ambil wuduk sah. Kita boleh ambil wuduk dalam keadaan kita najis. Sebab itu kita pernah sebut, kalau satu orang buang air besar ataupun buang air kecil, dia tak basuh, mungkin kerana tak ada air. Bila dah ada air, dia pun ambil wuduk. Selesai ambil wuduk, dia teringat, aku tadi buang air kecil tak pun basuh, buang air besar tak pun basuh, sekarang nak basuh, boleh, tak ada masalah. Cuma dia jaga jangan berlaku sentuhan dengan telapak tangan. Dia pakai sarung tangan, dia basuh katakan, maka selesai basuhan, wuduk tadi kekal, masih boleh, tak ada masalah. Cuma jaga percikan, basuhkanlah mana-mana kawasan yang kena percikan, supaya wuduk kita tadi, memang wuduk kita sah, anggota kita tadi tidak ada najis. Baik, itu dia. Dan seterusnya Kamil dari Gombak. Saya ni kita lah satu orang yang istiqomah masuk tandas tutup kepala. Tapi sekarang saya sedang buat umrah yang tak boleh tutup kepala, jadi macam mana tu? Okey. Umrah tak boleh tutup kepala. Okey, nombor satu. Soalan saya yang kedua, satu ustaz kenalan saya beritahu, dia buka kitab. Ini berkenaan dengan khutbah. Dia buka kitab tu beritahu dalam mazhab Syafi'i ini, imam yang baca khutbah, khatib baca khutbah, dia kena jadi imam. Kalau orang lain jadi imam, jadi makruh. Kalau mazhab Hanafi, haram dan tak sah. Hari ini banyak masjid-masjid di Kuala Lumpur ni, contohnya lah, dia baca khutbah imam tu, lepas tu dia tukar orang lain jadi imam. Kononnya bacaan dia lebih bagus. Jadi saya nak tahu macam mana hukum. Yes. Balik kita kata sunat kita masuk tandas tutup kepala. Jadi kalaulah satu orang nak masuk tandas, dia sedang umrah, jadi memang kepala tak ditutup. Jadi bila kepala tak ditutup nak masuk tandas, kita kata jangan tutup lah, tak payah tutup, kerana ini mungkin dituntut kepada orang yang bukan dalam umrah. Kerana orang dalam umrah ataupun dalam ihram, kepala tak ditutup. Selama mana helmet tak boleh pakai, topi tak boleh pakai, ambil kain letak atas kepala pun tak boleh. Tapi kalau dia junjung beg itu boleh, ataupun dia duduk di bawah setempat yang teduh itu boleh. Tapi jangan ditutup kepala, atas kepala dengan sesuatu. Jadi itu untuk khas kepada orang yang sedang ihram. Tapi beberapa orang yang akan berada dalam ihram dalam ketika itu saja. Lain ketika lain, kita pastikan kita masuk tandas dengan keadaan kepala kita tutup. Kemudian masalah isu imam lain, khatib lain, kita kata memanglah kalau hukumnya orang yang baca khutbah, dialah yang terus mengimami solat. Tapi kalau dia baca khutbah, yang akan jadi imam orang yang bukan baca khutbah, boleh tak? Boleh, tapi dengan syarat yang nak jadi imam ni mesti dengar khutbah. Dia nak jadi imam. Kita katakanlah kita ada satu orang qari yang bacaan sedap, ada seorang ulama yang seorang yang alim wara', kita nak dia jadi imam. Syarat dia mestilah mendengar khutbah. Jangan masa khutbah dia tak sampai lagi, elok habis khutbah dia pun mula masuk. Kita kata okey, tuan jadi imam, itu tak boleh. Melainkan kalaulah katakan dia tak dengar khutbah, dia datang depan, dia tak jadi imam, ada imam lain, imam tu batal, maka dia mengambil alih, itu boleh.
dia sebagai pengganti itu boleh, tapi nak mula jadi imam itu tak boleh, melainkan dia kena dengan khutbah. Walaupun katakan dia tak faham khutbah kita baca rukun Arab lain semua, kita bahasa Melayu, dia Arab ataupun dia orang bangsa lain, tak ada masalah, dia bukan semestinya faham. Yang penting dia tahu tentang rukun. Jadi kalau lain imam, lain khatib, hukum dia boleh, cuma makruh. Memang dikatakan makruh. Seeloknya orang yang sama menjadi khatib, dialah juga menjadi imam. Tapi kalau kita nak dahulukan sebab ada qari yang bacaan sedap, ada ulama yang lebih warak, maka boleh dengan syarat orang ini telah pun dengar khutbah dalam program khutbah tadi, maka boleh jadi imam, tak ada masalah. Adapun mazhab lain wallahu alam bisawab. Itu dia. Dan kita dengar lagi Encik Abdul Aziz dari Papal. Saya nak bertanya pasal tentang air wuduk ni kan. Kalau kita membawa air wuduk ke sana kemari itu, sentiasa berwuduklah badan ni. Boleh itu? Apa hukumnya Ustaz? Adakah saya teruskan atau dia macam biasa-biasa sajalah? Atau saya akan membuat penuh yang menjaga kebersihan? Yes. Bawa air wuduk. Mungkin waktu di luar solat dan tunggu sehingga solat seterusnya. Makna kalau sentiasa berwuduk, makna sentiasa batal wuduk ambil wuduk, batal wuduk ambil wuduk. Itu satu amalan yang sangat cemerlang, satu amalan yang sangat bagus. Hari ini masalah dia nak solat pun belum ambil wuduk lagi. Tapi kalau ada orang sentiasa wuduk ni, sebenarnya dia memberikan kita satu benteng. Maka sekurang-kurangnya syaitan tak akan mudah untuk menyerang, kerana kita dibentengkan dengan wuduk. Sebab itu dikatakan sunat ambil wuduk bagi orang yang sedang junub. Dia baru saja melakukan perhubungan dengan isteri, maka dia junub, tiba-tiba dia rasa saya nak makan, ambil wuduk dulu sunat. Saya nak tidur lagi, ambil wuduk dulu. Saya nak buat apa, sunat dia ambil wuduk walaupun dia sedang junub. Itu orang junub. Kalau orang yang tak junub, lagilah elok, sangat cantik, cemerlang hidup kalau kita sentiasa berada dalam keadaan wuduk. Saya terima kasih. Dan terus ke panggil seterusnya Cik Hindun dari Seremban. Apa hukumnya jika orang masuk tandas sambil berkata-kata? Itu saja. Okay. Assalamualaikum. Jadi kita kata bercakap-cakap dalam kita masuk tandas ni, dia adalah suatu yang makruh. Kita jangan bercakap-cakap, bahkan jangan kita berzikir pun. Jangan sebut nama Allah, jangan nanti kita masuk tandas. Sebab itu doa yang kita nak baca, kita baca sebelum masuk. Doa yang kita nak baca setelah kita keluar. Dalam tandas ni tak ada apa yang kita buat, sehingga kan kalau ada orang bagi salam, tak wajib kita jawab. Kalau kita dengar bunyi azan, tak wajib kita jawab. Apa pun kita tak boleh bercakap, melainkan ada hal tertentu yang kita perlu kita beritahu orang. Kita minta tolong ke apa, ke jatuh ke apa dan sebagainya boleh. Kalau tidak apa-apa hal, jangan bawa handphone, jangan bercakap dalam tandas. Ni tempat ni rumah syaitan. Kita bukan nak duduk lama. Sebab itu kita pergi selesai je keluar. Jangan ada orang masuk tandas ni bukan main. Dia ada setengah orang-orang yang mana agak mewah hidup, dalam tandas tu ada TV. Sambil dia melepas, dia menonton. Sini keluar, mata melihat. Kemudian ada pula lagi makanan-makanan yang sedang dia makan. Maka itu semua tak boleh. Bahkan kalau kita ingat dalam tandas ni, apa yang perlu kita jaga, kita jangan buat banyak benda. Contohnya, kalau kita sambil buang air, jangan kita berus gigi. Bersugi itu jangan, kerana itu boleh membawa kepada penyakit lupa. Kita setengah orang dah biasa, sambil sana melepas, sini dia akan bersugi, tak boleh. Ataupun jangan kita meludah, kerana ludah semasa kita buang air membawa kepada penyakit was-was. Nanti kita akan jadi keliru. Dan jangan kita sambil kita buang air, kita duduk lama. Ini boleh mengundang kepada penyakit bawasir. Dan jangan kita sambil kita buang air, kita buang hingus. Ataupun sambil kita buang air, kita main-mainkan jam ke, cincin ke, pusing-pusingkan dia. Dan jangan kita bercakap-cakap, jangan kita pejam mata, jangan kita gerakkan gigi kita dan sebagainya. Banyak benda sebenarnya yang kita tak boleh kita lakukan semasa kita sedang buang air. Itu dia tips pada Ustaz. Dan kita dengar lagi Puan Mariam dari Shah Alam. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, bilakah masa untuk berdehen semasa najis sedang keluar ataupun setelah habis?
Terima kasih. Berdehem ni dia sebenarnya tujuan berdehem ialah untuk kita memutuskan. Kalau dia sedang keluar, kita berdehem putus, nanti ada banyak lagi nak keluar tak keluar, masalah. Jadi macam tu juga, kita dah keluar, terutama air kecil dah keluar, jadi kita nak istibra', nak tuntut bersih supaya jangan ada saki-baki yang masih belum selesai. Sebab itu kalau orang laki-laki dia kena lurut tarik supaya apa yang ada di bahagian itu dia boleh keluar. Jadi di sana kita berdehem. Berdehem ni dia nak beri kita satu tahap yang meyakinkan tidak ada apa lagi saki-baki najis yang masih tertinggal di dalam. Terima kasih. Nur dari Sungai Petani seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya masih tiru lagi dengan niat solat jamak kan. Kalau macam kita nak buat solat jamak takhir, macam Zuhur dengan Zuhur dibuat dalam masa asar, macam manakah niat yang ringkas? Sebab kadang-kadang kita niat macam ada sembahyang fardu Zuhur ke asar tu macam panjang. Apa yang perlu ada hadir dalam niat dalam masa niat Zuhur dan asar tu? Bila kita nak buat jamak takhir Zuhur dengan asar, niat yang penting ialah bila masuk waktu Zuhur, lintasan hati yang kita nak takhirkan Zuhur. Itu niat dia. Maknanya dalam hati kita, saja aku mentakhirkan Zuhur ke waktu asar. Ni kita bukan dalam solat, luar solat. Masuk Zuhur, kita niat. Selagi waktu Zuhur masih ada, maka ataupun maghrib, masuk waktu maghrib, selagi maghrib masih ada, kita niat untuk mentakhirkan solat. Jadi bila niat itu sudah kita buat, maka nanti bila kita solat, kita tak niat mentah tak apalah. Yang penting bila kita solat nanti, kalau kita nak buat 2 rakaat qasar, jadi kita niat biasa saja aku solat fardu zuhur qasar 2 rakaat kerana Allah, Allahu Akbar, dah cukup. Ataupun saja aku solat asar pula qasar, saja aku solat asar qasar Allahu Akbar, dah cukup. Kerana niat kita untuk jamak tadi di waktu yang pertama. Itu yang kita perlu faham. Terima kasih Ustaz. Dan Cik Nasir dari Ipoh. Assalamualaikum Ustaz. Ini soalannya pasal talut hari solat Jumaat Ustaz. Macam mana kalau kedudukan seorang masbuk yang masuk sembahyang Jumaat pada rakaat kedua sembahyang Jumaat? Dia kena sembahyang Zuhur ataupun dia kena tambah 1 rakaat? Bagi mereka yang terlewat sampai ke masjid untuk dapatkan Jumaat, dia mesti sempat dengan yakin berada rokok dengan imam pada rakaat kedua. Maknanya jangan dia sampai imam dah sami Allahu liman hamidah. Itu tak boleh. Dia mesti sempat dengan yakin mana dia Allahu Akbar takbir dan dia dapat rokok sesama dengan imam walaupun sekadar subhanallah. Dapat rakaat maknanya. Bila dapat rakaat, dapat Jumaat. Jadi nanti bila sampai imam tahiyat akhir, imam bagi salam kanan kiri, dia bangun tambah 1 saja. Tapi kalau dia tak sempat, elok dia nak takbir, imam sami Allahu liman hamidah rakaat kedua. Jadi dia pun takbir Allahu Akbar, imam turun sujud, dia turun sujud. Dia niat Jumaat. Niat memang salat saja aku salat fardu Jumaat 2 rakaat makmum Allahu Akbar. Dia ikut imam. Bila imam bagi salam, bangun tambah 4 rakaat. Itu dia punya kedudukan dia. Terima kasih. Kita terus ke Syarani di Kuala Selangor. Soalannya, jika seorang tu dia masbuk mengikut imam, selepas tu imam tu dia tersolat lebih, maksudnya 5 rakaat, perlu ke makmum tadi menambah sedangkan dia kurang hanya 1 rakaat saja? Terima kasih. Soalan dia sebenarnya, kita nak ikut atau tidak pada rakaat kelima imam. Maknanya imam sudah 5, tapi sebab kita masbuk, kita datang terlepas 1 rakaat. Jadi kalau kita ikut memang cukup-cukup lah 4 kita. Tapi sebenarnya itu dah 5. Kita dah tahu imam kita mungkin tadi dah sampai, dah nampak imam rokok sujud, tapi sekarang ni ditambah 1, kita jangan ikut. Bila masuk rakaat keempat imam, mana rakaat akhir, dia tak buat tahiyat awal, dia bangun kelima, kita bangun tapi kita tak ikut, kita niat farakah, kita buat kita. Kerana kita tidak boleh ikut pada sesuatu yang pada pandangan kita batal. Kerana menambahkan rukun fi'ali dengan sengaja batal. Jadi kita tak boleh ikut imam kalau dia buat benda yang menambah rukun. Jadi kita tak ikut. Kalau kita tak tahu, tak ada masalah. Kalau kita tahu, kita jangan ikut pada rakaat imam yang kita punya i'tiqad imam dah batal. Walaupun imam tu terlupa sebenarnya, bagi imam tak batal. Sebab itu makmum yang ikut imam. Ada setengah makmum, dia tahu imam buat 5,
tapi kerana imam tambah, dia pun tambah dengan sengaja, benda dia dah tahu, maka solat dia batal. Ada makmum dia tak tahu pun, dia ikut sampai habis imam. Orang tanya, kau tahu tak sembahyang tadi berapa rakaat? Dia kata, aku mana tahu, aku ikut je imam 5. Oh, dia macam mana solat dia? Solat dia sah. Kerana dia tak tahu. Yang tahu tadi tambah, itu batal. Tapi kalau dah tahu, kena buat semula ke tak, Ustaz? Tak payah. Mana kalau kita dah tahu imam dah lebih, kita jangan ikut dia. Mana kita duduk, kita boleh duduk tunggu ataupun kita niat farakah bagi salam. Ira dari Melaka seterusnya. Macam saya pelabur ASB, boleh tak saya gunakan dividen ASB itu untuk membayar zakat dan selebihnya untuk kegunaan seharian seperti bersedekah. Itu saja. Ini urusan KWSP apa semua ni, dia kita kena rujuk kepada pusat pungutan zakat, mereka lebih jelas. Kerana kita bawa di sini ialah tahsinul ibadah. Jadi kita nak fokuskan kepada istinja, kepada jamak dan sebagainya. Kerana benda tu ada di sana. Yang mana kita kena rujuk majlis fatwa, kita kena rujuk macam mana amanah-amanah saham yang ada hari ini, maka pihak pewajib telah meletakkan tanggungjawab mereka tepat, mereka telah jelaskan. Jadi kita boleh ikut apa penjelasan yang dibuat kepada urusan-urusan saham, pelaburan dan sebagainya. Baik, dan kita terima pemanggil kita yang terakhir untuk sesi kali ini, Ustaz Yama dari Batu Pahat. Lepas sembahyang fardu tu, pada saya selalu banyak keluar angin kan. Lepas sembahyang fardu tu, nak terus sembahyang sunat, boleh tak? Kalau kita memang seorang yang sentiasa 2-3 minit angin keluar, 2-3 minit angin sentiasa, bukan sekali berlaku, tak, memang sentiasa keluar angin. Jadi macam mana nak buat? Kita jaga wuduk kita, bila masuk waktu ambil secara berturut-turut, dan juga pastikan setelah waktu masuk. Jadi kalau kita solat angin keluar tak ada masalah. Kemudian bila kita selesai salam, kita boleh buat solat sunat, tapi nak buat solat fardu lain tak boleh. InsyaAllah. Mungkin sebagai penutup untuk sesi tajuk kita istinja, Ustaz. Jadi saya nak penutup di sini nak ingatkan pada pendengar sekalian bahawa istinja adalah perkara penting. Jadi kita jagalah. Di rumah kita ada terompaknya, kita masuk tandas, dan kita buat apa yang kita sebut tadi, mudah-mudahan menjadi adab kita. Dan latihkan anak-anak kita supaya mereka dapat masuk tandas, kepala tutup, pakai selipar. Khaskan pakaian yang lama itu untuk tandas, insya-Allah.